Assalamualaikum, selamat datang ke channel Cikgu Zarina Basir. Selamat menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Berjumpa kita sekali lagi dalam kelas ulang kaji alih bentuk komunikasi semester 3. Baiklah, pada hari ini kita akan buat latihan 8, soalan nombor 17, tahun 2014, ulangan. Diharap semua pelajar telah pun bersedia dengan soalan dan peralatan yang lain. Seperti biasa, langkah pertama kita akan membaca soalan. Mari kita baca soalan bersama-sama. Berdasarkan maklumat dalam carta di bawah, huraikan perubahan jumlah nilai pelaburan asing dari negara terpilih ke Malaysia pada tahun 2009 dan tahun 2010 dan kemukakan faedah yang diperoleh Malaysia. Langkah seterusnya ialah analisa data. Okey, kita cari keyword terlebih dahulu untuk menentukan jenis analisa data yang kita nak buat. Okey, keyword yang jelas kat situ ialah perubahan. Oleh itu, pola yang paling sesuai ialah pola perubahan. Okey, dan seterusnya analisa pengetahuan ialah kemukakan faedah. Oleh itu, bolehlah kita tentukan bahawa analisa datanya ialah pola perubahan, manakala analisa pengetahuannya ialah kemukakan faedah. Jom ulang kaji sikit. Apa analisa data yang digunakan dalam jawapan untuk pola perubahan? Okey, kita ingat balik. Okey, analisa data yang pertama ialah meningkat. Okey, and then yang kedua ialah menurun. Yang ketiga ialah tidak konsisten atau turun naik. Dan yang keempat ialah stabil. Dan yang kelima ialah jumlah keseluruhan. Soalan kali ini sangat istimewa kerana data yang diberi, maklumat untuk data diberi dalam bentuk carta pie. Biasanya kita akan dapat maklumat dalam bentuk jadual. Jadi bagaimana cara untuk kita menyelesaikan ataupun mendapatkan maklumat dengan lebih mudah? So tips dia ialah binakan satu jadual yang simple yang pelajar sendiri boleh baca jadual tu. Macam contoh yang cikgu buat tu dekat dalam gambar rajah tu. Kan, comot-comot je. Tapi cikgu faham. Jadi awak pelajar pun macam tu juga. Baik, daripada soalan ini, cikgu nak ajak pelajar untuk kenal pasti apakah kehendak sebenar soalan ini. Okey, jika dilihat, soalan ini mahukan perubahan jumlah nilai pelaburan asing. Jadi ada tak dia minta perubahan peratus? Tak kan? Soalan ini minta jumlah nilai. Jadi bermakna soalan ini minta untuk pelajar carikan nilai yang sebenar daripada data yang diberi dan barulah tentukan perubahannya. Jadi sebab tu kalau jika dilihat dalam jadual yang cikgu bina tu, terdapat satu lagi ruangan tambahan iaitu ruangan nilai mutlak ataupun nilai sebenarnya. Selain daripada ruangan peratus. Kat sebelahnya tu ada ruangan untuk nilai mutlak. Jadi nombornya dapat dari mana nilai mutlak ni? Kirakan sendiri. Kita kirakan sendiri. Macam mana nak kira? Okey, contohnya kita ambil negara China pada tahun 2009, 3%. Darabkan dengan jumlah keseluruhannya 5,215 RM juta, maka dapatlah nilai sebenarnya iaitu 161.7 RM juta. Itulah cara untuk mengira nilai sebenar ataupun nilai mutlak bagi setiap negara yang lain, ya. Mari kita tentukan jumlah keseluruhannya. Didapati pada tahun 2009 nilainya ialah 5,215
dan ia meningkat kepada 15,000 pada tahun 2010. Oleh itu, jumlah keseluruhannya mengalami pola meningkat. Okey, jadi sekarang seterusnya kita nak tentukan yang kedua, analisa data yang kedua. Okey, jadi kita lihat daripada keseluruhan negara ni. China, Amerika Syarikat, Taiwan dan Singapura. Okey, kita tentukan adakah ia mengalami pola meningkat, menurun, tidak konsisten ataupun stabil. Okey, mari kita tentukan bersama-sama. Okey, kita nak tentukan berdasarkan peratus atau nilai mutlaknya. Okey, memandangkan soalan mahukan kita carikan jumlah nilai pelabur asing. Jadi kita akan tentukan perubahannya berdasarkan nilai mutlak. Okey, jadi kita lihat di sini bahawa negara China nilainya meningkat. Okey, dan juga negara Amerika Syarikat juga meningkat. Negara Taiwan juga meningkat dan negara Singapura juga meningkat. Okey, jadi didapati semua negara ini mengalami pola peningkatan. Okey, oleh itu kita tuliskan, tandakan anak panah ke atas. Lihat tu warna hijau tu. Ini menunjukkan bahawa semua negara ini mengalami pola peningkatan. Okey, dah siap. Kita dapat analisa data kita yang kedua. Setiap negara mengalami pola meningkat, iaitu negara China, Amerika Syarikat, Taiwan dan Singapura. Okay, kita catatkan sedikit di tepi sini pola perubahan. Yang pertama ialah jumlah keseluruhan meningkat. Yang kedua ialah negara-negara yang mengalami pola peningkatan, iaitu China, Amerika Syarikat, Taiwan dan Singapura. Kali ini, cikgu nak ajak pelajar untuk berfikir bagi menganalisa pola perubahan ni dengan cara yang kreatif pula. Okey, apa yang kreatifnya? Okey, walaupun semua negara ni mengalami pola meningkat, tapi kita boleh menganalisanya dengan cara menentukan nilai mutlak yang meningkat lebih banyak dan nilai mutlak yang meningkat sedikit aja. Okey, macam mana nak tentukan dia meningkat banyak atau sedikit? Atau istilah lainnya, ketara atau tidak ketara? Okey, cikgu bagi cadangan supaya pelajar tolakkan dulu nilai mutlaknya. Tahun 2009, tahun 2010 tolak dengan tahun 2009. Okey, nanti akan dapat perbezaan nilainya. Jadi dari situ dapatlah kita tentukan negara mana yang peningkatannya sangat banyak dan negara mana yang peningkatannya sangat sedikit. Okey, tapi kalau secara umumnya kita dapat dilihat di sini bahawa Amerika Syarikat mengalami peningkatan yang sangat ketara. Kan? Daripada 2,000 kepada 11,000. Kan sangat ketara tu. Manakala Singapura pula mengalami peningkatan yang sangat sedikit, iaitu daripada 1,900 kepada 2,100. Sedikit saja kan. Itu kita punya ramalan secara umum. Analisa kita secara umum. Nanti bila nak tulis jawapan, tulislah nilainya yang sebenar, perbezaan nilai yang sebenar tu. Okey, dalam jawapan analisa anda nanti. Okey, dah siap analisa data kita. Okey, jom kita tengok checklist kita. Kita dah siap baca soalan, kita dah siap tentukan kehendak soalan, kita dah tentukan analisa data. Jadi sekarang kita nak tentukan analisa pengetahuan. Okey, analisa pengetahuan kita nak tentukan macam mana? Okey, kita tengok daripada kehendak soalan ni, kemukakan faedah yang diperoleh Malaysia. Okey, faedah apa? Faedah yang Malaysia dapat sekiranya pelabur asing banyak masuk ke dalam negara kita. Okey, jadi macam mana kita nak tentukan tu? Kita kena tahu dulu, pelajar kena tahu dulu apakah dia yang dimaksudkan dengan pelaburan asing. Okey, pelaburan asing ni sangat baik untuk negara sebab dia akan memberikan modal yang besar kepada negara dalam pelbagai bidang. Contohnya perindustrian, perkilangan, perniagaan.
Jadi semakin banyak pelaburan, semakin banyak bidang-bidang ini dibuka. Jadi bila dah buka banyak, banyaklah faedahnya. Okey, jika banyak kilang dibuka, memerlukan banyak tenaga kerja, betul tak? Okay, tenaga kerja tu datangnya dari mana? Daripada dalam negara juga. Jadi, rakyat dalam negara lah yang akan dapat pekerjaan. Okey, jadi idea yang pertama kita dapat tulis ialah peluang pekerjaan. Jadi macam mana peluang pekerjaan ni boleh memberikan faedah? Apabila rakyat dalam negara mendapat pekerjaan daripada bidang-bidang perniagaan, perindustrian itu tadi. Okey, sekaligus kadar pengangguran dapat dikurangkan. Begitu juga dengan kadar kemiskinan dalam negara. Seterusnya, bila rakyat dah dapat kerja, mestilah dah dapat gaji. Bila dah dapat upah yang sangat baik sesuai dengan pekerjaannya, maka mereka juga dapat membeli dengan lebih banyak. Ini bermakna taraf hidup rakyat semakin baik. Macam mana semakin baik? Sebab cukup duit untuk membeli keperluan mereka. Okay? Jadi tak ada lagi masalah kewangan. Daripada rumah kecil dapat jadi rumah besar dan sebagainya. Baik, ada idea lain lagi tak? Walaupun 1 dan 2 ni dah cukup dah untuk kita punya analisa pengetahuan, tapi kita boleh tambah lagi. Okay. Selepas rakyat dapat peluang pekerjaan, dapat gaji yang baik, upah yang tinggi sesuai dengan pekerjaan mereka, jadi hidup rakyat pun semakin senang. Bila hidup rakyat semakin senang, mereka dapat bekerja dengan lebih happy kan. Jadi dalam masa yang sama, mereka dapat bekerja dengan lebih baik. So bila dapat bekerja dengan lebih baik, dapat menghasilkan pengeluaran kerja yang lebih berkualiti. Jadi itu juga merupakan satu lagi idea yang baru. Apa dia nak tulis? Boleh tulis produktiviti pengeluaran meningkat. Okay. Bila rakyat happy, dapat kerja dengan baik, dapatlah menghasilkan ataupun memberikan hasil kerja yang lebih baik, meningkat. Jadi faedahnya dapat dalam negara juga. Okey. Jadi sebelum kita terus ke langkah yang terakhir, kita update sikit dekat idea ni. Peluang pekerjaan dapat huraiannya ialah dapat mengurangkan pengangguran dan satu lagi dapat mengurangkan kemiskinan. Ini nota untuk awak tau. Okey, dan yang kedua, taraf hidup yang lebih baik. Huraiannya bolehlah kamu tulis apabila mendapat gaji yang cukup, dapat meningkatkan kuasa beli. Jadi ini boleh dimasukkan keyword yang penting untuk dimasukkan dalam huraian bagi analisa pengetahuan kamu nanti. Okey? Dah siap analisa pengetahuan kita. Akhir sekali, analisa pengetahuan dah siap. So, langkah terakhir ialah merancang penulisan jawapan. Okey, kita mulakan dengan menulis intro. Kemudian perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat, perenggan kesimpulan ataupun penutup. Okey, untuk perenggan pertama, kita akan tulis jawapan daripada analisa data. Okey, di sini cikgu nak tulis jumlah keseluruhan dalam perenggan pertama. Okey, seterusnya untuk perenggan yang kedua, okey, kita nak pilih yang mana? Okey, boleh pilih mana-mana. Nombor 2, meningkat, semua negara meningkat boleh, meningkat dengan kadar ketara boleh, meningkat tidak ketara pun boleh. Tapi cikgu nak pilih meningkat, semua negara mengalami peningkatan. Sebab simple kan. Yang lain tu tadi kita nak kena kira kan. Ini simple. Okey, seterusnya yang ketiga ialah peluang pekerjaan, iaitu analisa pengetahuan, dan yang keempat ialah taraf hidup lebih baik.
Di sini cikgu nak ingatkan balik bagaimana cara untuk menulis analisa data bagi pola perubahan. Okey, kita ambil contoh jumlah keseluruhan. Okey, cara tulisnya jumlah keseluruhan bagi kemasukan pelaburan asing dari negara terpilih pada tahun 2009 dan tahun 2010 mengalami peningkatan. Sebagai bukti, pada tahun 2009 sebanyak berapa dan pada tahun 2010 sebanyak berapa. Peningkatan sebanyak berapa RM juta atau berapa peratus. Titik. Itu contoh menulis jawapan bagi pola perubahan. Ingat balik tahu. Okey, dan berhati-hati semasa menulis analisa pengetahuan. Thanks for watching.